Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Alia Najiha binti Azmi dan rakan sekumpulan saya Nur Ain Syakirah dan Nur Aina Syamimi akan membentangkan mengenai sebuah tajuk iaitu 5 prinsip bagi mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Apakah definisi perkahwinan? Pelbagai definisi tentang perkahwinan telah diberikan oleh para ulama Islam dan antara yang terpilih ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak kewajiban antara kedua-dua mereka. Definisi perkahwinan ini juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu dari segi bahasa dan istilah syarak. Dari sudut bahasanya, perkahwinan atau nikah ialah himpunan, pengumpulan, percantuman, persetubuhan dan akad. Dan manakala daripada segi istilah syarak, ijab dan kabul ataupun akad yang menghalalkan pergaulan atau persetubuhan antara seorang lelaki dan seorang perempuan di antara keduanya bukan mahram, diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkahwinan adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW dan digalakkan di dalam Islam serta dituntut oleh hukum syarak sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, nikah itu adalah sunnahku, maka sesiapa yang benci akan sunnahku, maka sesungguhnya ia bukan daripada golonganku. Dipetik daripada riwayat Ibnu Majah. Hukum perkahwinan pula terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah sunat bagi seseorang yang mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi masih dapat mengawal diri daripada zina serta berkemampuan zahir dan batin. Yang kedua ialah wajib bagi seseorang yang mampu berkahwin dan yakin tidak dapat menahan diri daripada melakukan perbuatan zina jika tidak berkahwin. Dia juga tidak mampu menghalang perbuatan keji itu dengan cara berpuasa. Dalam permasalahan ini, boleh didahulukan perkahwinan dari naik haji kerana bimbang perzintaan akan berlaku. Tetapi, jika dapat dikawal nafsu, maka ibadat haji wajib perlu didahulukan kerana beliau seseorang yang berkemampuan dari segala aspek. Yang ketiga ialah haram bagi seseorang yang yakin tidak mampu untuk menunaikan kewajipan terhadap isterinya, bahkan menzalimi dan memudaratkannya. Yang keempat adalah makruh bagi seseorang yang bimbang tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik atau tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin sama ada sebab lemah syahwat, berpenyakit ataupun terlalu tua. Dan yang terakhir ialah harus bagi seseorang yang seimbang perasaannya. Jika tidak berkahwin, dia tidak akan melakukan perzinaan dan jika berkahwin, dia tidak akan menzalimi isterinya. Berikut adalah biodata 3 orang responden yang telah ditemubual oleh kami bertiga mengenai tajuk pada hari ini. Responden yang pertama ialah Encik Johari bin Hamzah berumur 66 tahun dan telah berkahwin selama 45 tahun. Responden yang kedua ialah Encik Abdul Majid bin Mazin berusia 53 tahun dan telah berkahwin selama 27 tahun. Manakala responden yang terakhir ialah Encik Rosmi bin Madin yang berumur 58 tahun dan telah berkahwin selama 32 tahun. Setelah menemubual 3 responden yang terpilih itu tadi, 5 prinsip untuk mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya diberikan oleh mereka. Antaranya ialah untuk mengamalkan sikap bertolak ansur antara suami isteri, berkasih sayang antara satu sama lain, tolong menolong dalam berumah tangga, bersikap jujur terhadap pasangan masing-masing dan yang terakhir ialah untuk memberi dan menerima teguran dengan hati yang terbuka. Menurut responden-responden yang telah ditemubual,
Salah satu prinsip bagi mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya ialah dengan mengamalkan sikap tolak ansur antara pasangan suami isteri. Setiap pasangan suami isteri perlu menjadikan sifat toleransi dan bertolak ansur dalam berumah tangga sebagai satu habit. Tugas isteri adalah memberi ketaatan sepenuhnya kepada suami berlandaskan hukum Islam, manakala tugas suami adalah menjadi pelindung kepada isterinya. Menurut Ali bin Abi Talha diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Kathir, lelaki adalah pelindung dan penjaga wanita. Ini bermakna suami berkuasa ke atas isterinya. Dalam erti kata lain, isteri perlu patuh kepada suaminya, melayan keluarganya dengan baik dan menjaga hartanya. Sentiasa mencuba untuk memahami dan berlapang dada adalah salah satu rahsia yang boleh membuatkan rumah tangga itu sentiasa bahagia. Bertolak ansur dalam perbincangan memainkan peranan penting dalam menentukan kualiti sesebuah perkahwinan, kerana ia melibatkan cara berkomunikasi antara pasangan sama ada berkesan ataupun tidak. Kualiti sesebuah perkahwinan juga bergantung kepada gaya komunikasi antara pasangan suami isteri, kerana komunikasi merupakan salah satu peranan yang penting dalam sesuatu perhubungan. Sebagai contoh, sikap bertolak ansur dalam membuat sesuatu keputusan seperti bergilir-gilir untuk balik ke rumah keluarga masing-masing. Jika terdapat sebarang perselisihan faham, maka suami serta isteri perlulah berbincang secara baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, serta tidak membuat tindakan terburu-buru kerana mengikut perasaan. Pasangan yang mengamalkan sikap toleransi atau tolak ansur ini mampu untuk menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain dan secara tidak langsung dapat mengurangkan pertengkaran ketika berbeza pendapat. Pasangan seperti ini terbukti mempunyai rumah tangga yang lebih bahagia dan harmoni. Assalamualaikum, nama saya Nur Ansyakirah dan saya akan meneruskan lagi pembertanyaan dengan poin seterusnya iaitu berkasih sayang dan tolong menolong. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, mereka isterimu adalah pakaian untukmu dan kamu suami pun pakaian untuk mereka. Maksud ayat tersebut merupakan penegasan mengenai persalinan antara keduanya dalam segala sisi kehidupan berumah tangga. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Al-Rum ayat 21. Dalam berkasih sayang, suami mestilah memberi layanan yang terbaik kepada isteri. Isteri merupakan orang yang paling rapat dengan suami. Jika si suami memberikan isterinya kasih sayang, maka si isteri akan memberinya cinta yang melebihi segalanya. Sifat perempuan adalah lembut dan memerlukan kasih sayang daripada orang sekelilingnya, terutamanya yang paling rapat dengannya. Justru untuk menjadikan isteri itu taat dan menghormati suaminya, maka suami terlebih dahulu perlu meletakkan usaha ke atas isterinya dengan memberi layanan dan kasih sayang yang terbaik buatnya. Sebagai contoh, suami boleh memberi hadiah kepada isteri sebagai tanda penghargaan bagi mengembirakan hati isteri. Suami juga mestilah memberi didikan yang baik dan lemah lembut serta teguran yang menghina agar isteri mampu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang muslimah dan isteri yang baik. Islam juga menggariskan beberapa panduan untuk menasihati isteri dengan baik. Selain itu, suami juga boleh memanggil isteri dengan panggilan yang mesra agar hubungan antara suami isteri lebih utuh dan mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya dan aku, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada isteriku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Umumnya mengetahui bahawa tugas fitrah seorang isteri ialah menyempurnakan urusan rumah tangga. Namun begitu, suami tidak boleh lepas tangan dan hanya bergantung kepada isteri semata-mata untuk menguruskan hal-hal di dalam rumah. Suami tidak boleh berfikir bahawa kerja-kerja di rumah hanya
menyusahkan martabat seorang lelaki. Rasulullah SAW yang menjadi ikutan umat merupakan contoh terbaik sebagai seorang suami. Baginda selalu membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja rumah dan tidak menyusahkan mereka dengan pekerjaan yang boleh dilakukannya sendiri seperti menjahit pakaiannya yang koyak. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Aswad, beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, apakah yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika berada bersama keluarganya? Aisyah menjawab, Rasulullah biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika tiba waktu solat, Rasulullah berdiri dan segera menuju solat. Hadis riwayat Bukhari. Ini ditunjukkan sendiri Rasulullah SAW yang tidak menjadikan kerja rumah sebagai amalan stereotip buat wanita semata-mata. Malah tidak akan kurang walau sedikit pun sifat kelakian seseorang lelaki jika membantu melakukan kerja rumah dan mendidik anak-anak. Sesungguhnya, bantuan yang diberikan akan menambahkan lagi rasa kasih sayang serta penghargaan isteri terhadap suami. Bantuan tersebut adalah satu manifestasi kasih sayang yang akan menarik perhatian isteri terhadap suami dan keluarga seluruhnya. Isteri harus berperanan sebagai pembantu suami dalam menahoda bahtera rumah tangga. Seringkali kita mendengar ungkapan wanita merupakan sayap kanan bagi lelaki dan sebalik kejayaan lelaki adanya seorang wanita. Oleh itu, sikap saling tolong-menolong antara satu sama lain dalam keluarga pasti akan mewujudkan suasana keluarga yang harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah ini akan membentangkan tentang prinsip yang seterusnya, iaitu bersikap jujur. Kejujuran merupakan antara salah satu aspek yang utama dalam hubungan perkahwinan untuk menjamin keharmonian rumah tangga, sama ada jujur dari segi perbuatan maupun ketuturan. Setiap individu yang telah berkahwin haruslah bersikap terus terang walaupun ia pahit untuk ditelan. Antara kelebihan jujur di dalam hubungan perkahwinan ialah ia dapat mendatangkan kebahagiaan. Bersikap jujur antara salah satu jalan yang mudah untuk mencipta kebahagiaan. Contohnya, suami dan isteri haruslah berterus terang apabila timbulnya perasaan ketidakpuasan hati terhadap sesuatu perbuatan ataupun sikap pasangan dari sekecil-kecil perkara. Namun, kejujuran ini haruslah dilakukan secara matang dan secara berhemah supaya tidak menyakiti mana-mana pihak. Kelebihan yang kedua ialah dapat memberikan ketenangan. Fitrah manusia untuk merasai sifat gusar dan tidak tenang apabila menyimpan rahsia kerana takut akan kebohongan yang dilakukan. Keadaan mungkin akan menjadi lebih parah apabila pasangan itu mengetahui dengan sendirinya dan akhirnya menjerat individu tersebut untuk bersikap kasar terhadap pasangan masing-masing dan sebagainya. Hal ini dilarang tegas oleh Rasulullah SAW yang sentiasa jujur di dalam setiap perbuatan dan pertuturan baginda, seperti di dalam hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bermaksud, jauhilah kalian daripada sikap suka berbohong kerana berbohong akan membawa kepada perbuatan kemaksiatan dan perbuatan kemaksiatan akan membawa ke neraka. Jika seseorang itu sentiasa berdusta, maka kelak dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Oleh itu, setiap individu pasangan haruslah bersikap jujur untuk membina keyakinan dan kepercayaan terhadap pasangan masing-masing. Prinsip yang kedua ialah saling menegur dan menerima teguran. Menjadi lumrah sebagai manusia untuk melakukan kesilapan. Pasangan yang telah berkahwin diwajibkan untuk menegur kesalahan pasangannya sama ada perbuatan itu tidak disukainya ataupun telah melanggar perintah Allah. Namun, teguran itu haruslah dilakukan secara beradab. Antara adab untuk melakukan teguran kepada pasangan ialah menggunakan bahasa lembut dan sopan. Pasangan yang ingin menasihati pasangannya haruslah berada di dalam keadaan yang tenang dan menyusun kata-kata dengan baik agar tidak mengerukkan lagi keadaan dan tidak meninggikan suara. Hal ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Taha ayat 44 yang bermaksud, maka kamu katakan kepadanya kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia beriman, sedar atau takut kepada Tuhan. Adab yang seterusnya ialah pemilihan waktu yang sesuai. Perlulah diingatkan bahawa teguran itu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan masing-masing demi menjaga keharmonian rumah tangga. Pemilihan waktu dan keadaan yang tepat dapat membantu kedua-duanya untuk berfikiran secara rasional. Sebagai contoh, teguran tidak boleh dilakukan di hadapan khalayak ramai seperti di hadapan mertua ataupun keluarga demi menjaga aib pasangan masing-masing. Antara masa yang tidak dianjurkan untuk melakukan teguran ialah ketika sedang bercuti ataupun pasangan berada di dalam keadaan yang sedang sibuk, marah ataupun sedih.
Masa yang sesuai adalah apabila berdua-duaan seperti seusai solat. Ketenangan yang dimiliki selepas solat mungkin dapat membantu kedua-duanya untuk berlapang dada dalam menerima dan memberi teguran. Jika nasihat itu sangat mustahak, perlulah membawa pasangan tersebut ke tempat yang sunyi daripada orang ramai. Seterusnya, adab dalam menerima teguran adalah dengan berlapang dada dan cuba untuk memperbaikinya supaya tidak mengeruhkan lagi keadaan. Jika individu tersebut tidak dapat mengawal emosi, perlulah diambil masa untuk bertenang sebentar. Berikut merupakan contoh ataupun tindak balas yang mungkin akan dilakukan oleh seseorang isteri dan secara tanpa sedarnya perbuatan itu dapat mendorong kepada perbuatan khusus mengikut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', iaitu isteri yang menyanjung suami dengan nada suara yang tinggi, melawan kata-kata suami, berkata kesat kepada suami, bermasam muka dengan suami dan tidak mengindahkan panggilan suami. Secara konklusinya, isteri haruslah berhati-hati supaya tidak terlalu mengikut emosi dan hasutan syaitan. Dia juga perlulah mengingati tentang hak suaminya untuk memimpinnya. Hal ini boleh diteliti melalui sebahagian daripada surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Tafsiran kepada ayat di atas menunjukkan bahawa lelaki itu bertanggungjawab untuk memimpin keluarganya dan sebagai seorang suami, dia berhak untuk menegur kesalahan isterinya dan tidak boleh mendiamkan diri yang akan menjadikannya sebagai seorang golongan yang dayus. Secara konklusinya, hasil dapatan daripada ketiga-tiga responden berjaya membuktikan bahawa prinsip yang digunakan mampu mengekalkan hubungan perkahwinan mereka. Pasangan yang telah berkahwin haruslah sentiasa mencari jalan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, saya akan tinggalkan dengan sepotong ayat daripada surah An-Nisa ayat 1 yang menceritakan tentang Allah yang menjadikan manusia ini berpasang-pasangan dan kita haruslah menjaga hubungan kekeluargaan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.